Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang sudah bersama-sama dalam sesi live pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru first time boleh follow kita punya TikTok insya-Allah. Dan insya-Allah hari ini kita macam biasa akan sambung ataupun teruskan lagi bacaan pada muka surat ke-69. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bersedialah untuk buka mushaf masing-masing ataupun terus tengok pada skrin handphone, tab ataupun yang tuan-tuan dan puan-puan sedang tonton lah, insya-Allah tak ada masalah. Jadi hari ini kita teruskan. Hari tu kita berhenti terakhir pada muka surat 68. Okey, hari ini kita teruskan sambungan bacaan pada muka surat 69. Jadi macam biasa kita akan baca dulu ayat per ayat, kemudian kita akan ulang. Bukan ulang, kita akan baca terjemahan ayat tersebut yang kita baca, dan kemudian kita akan huraikan sedikit ataupun secara ringkas berkaitan dengan hukum tajwid yang ada dalam ayat yang kita baca lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru belajar dan sebagainya, insya-Allah tak ada masalah, sebab kita punya explanation berkaitan dengan cara baca dan sebagainya adalah cara yang ringkas ataupun mudah faham. Ataupun sahabat-sahabat kita yang dah sedikit advance ataupun mahir boleh juga faham dari segi nama-nama tajwid dan sebagainya untuk ulang kaji. Okey, sebab kita sebut juga kadang-kadang untuk nama tu. Cuma kalau ada sebarang persoalan ataupun kekeliruan nak tanya berkaitan dengan hukum tajwid ataupun cara baca, boleh sahaja drop dekat ruangan komen di bawah. Jadi insya-Allah kita akan baca satu persatu, ayat per ayat, kemudian kita akan tengok terjemahan. Jadi macam biasa, tujuan kita tengok terjemahan tu supaya kita fahamlah sedikit sebanyak apa yang kita baca. Apa yang kita baca, bukan sekadar kita baca sahaja tanpa kita faham pun apa yang kita baca. Jadi at least kalau kita baca terjemahan tu, at least kita dapat fahamlah apa yang kita baca kan, daripada kita baca kosong saja. Jadi macam biasa saya mohon bantuan sahabat-sahabat yang dah ada dalam sesi pada pagi ini untuk sharekan ramai-ramai, sebab sekarang ni musim cuti sekolah kan, mungkin ramai yang tengah free pagi-pagi ni boleh kongsi kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat family kita lah terutamanya, supaya mereka pun dapat sama-sama join pada pagi ini dan dapat mulakan dengan bacaan Quran, dapat faham Quran, dan juga insya-Allah untuk yang lebih penting untuk kita amalkan dalam kehidupan insya-Allah. Okey, jadi macam biasa boleh komen ataupun boleh share dulu sesi live pada pagi ini sebelum kita mulakan insya-Allah hari ini pada muka surat 69. Hari tu kita berhenti terakhir pada muka surat 68, dan pada hari Rabu ataupun Khamis minggu lepas tak silap. Sebab lepas tu ada program family, jadi tak dapat nak online untuk live lah pagi, sebab kalau sepatutnya kita akan live setiap hari Isnin hingga hari Jumaat jam 9 hingga 10 pagi lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berkelapangan boleh je join kita punya sesi live tersebut. Untuk apa? Untuk belajar, untuk baca Quran, kemudian belajar sedikit berkaitan dengan hukum tajwid. Kalau dah ada belajar dekat mana-mana, buat bagus untuk ulang kaji lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ulang kaji dalam sesi live kita setiap pagi tu, hari Isnin sehingga hari Jumaat jam 9 pagi. Kalau tak ada apa-apa aral ataupun masalah dan sebagainya, kita bersiaran pada pukul 9 pagi sehingga pukul 10 lah kebiasaannya lebih kurang. Jadi lepas tu tuan-tuan dan puan-puan boleh teruskan dengan aktiviti-aktiviti harian insya-Allah. Banjir teruk di Hulu Terengganu. Puan Nat banjir teruk maksudnya tak boleh balik rumah lagi nak. Puan Nat, saya pun semalam dekat area Batu Rakit ada satu tempat yang harung air, tapi tak dalam lah. Satu je, sebab semalam daripada KL ke ke Besut tu hujan. Masuk area Kuantan tu memang hujan sampai Besut lah. Sebab saya kampung dekat Besut. Tak apalah, semoga dipermudahkan segala urusan sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan-kawasan yang banjir dan sebagainya. Salah seorang pelajar kita lah, Puan Nat juga diuji dengan banjir tersebut. Jadi didoakan semoga dipermudahkan segala urusan. Tapi dalam situasi yang kurang baik pun dapat join sesi live untuk sama-sama belajar, alhamdulillah. Baguslah Puan Nat.
Okay, insyaAllah. Jadi kita tanpa buang masa, kita insyaAllah kita mulakan dengan bacaan mul kitab dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Paras dada Allah tinggi tu paras dada tu tinggi lah sebenarnya tu. Tak apa, insyaAllah kita sama-sama doakanlah untuk sahabat-sahabat kita yang terjejas dengan banjir. Semoga dimudahkan urusan semua, selamat sahaja insyaAllah. Okay, baik, insyaAllah kita mulakan pada muka surat 69, bermula ayat yang pertama hari ini 149. Jadi sahabat-sahabat boleh sama-sama baca. Time saya baca ni boleh sama-sama baca. Kemudian kita akan tengok terjemahan dan huraikan sedikit berkaitan dengan hukum tajwid tersebut. Okay? Sepanjang tu bolehlah tap screen untuk bagi motivation dekat saya kan. Bagi motivation, terus je tekan tap dan juga jangan lupa untuk share kan pada sahabat-sahabat kita yang lain insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okay, cumanya untuk yang recording muka surat sebelum ni 69, 68, 67 dan sebelum ni insyaAllah boleh tengok dekat link lah, link kat bio tu, tengok dekat YT. Dekat situ kita ada upload lah untuk recording lepas untuk ulang kaji lah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ada ombak ataupun tanda mat di sini. Selepasnya bukan huruf yang bersabdu, sama juga mat selepasnya bukan huruf bersabdu. Mat ataupun tanda ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Kemudian nun yang kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Di sini bacaan ikhfa hakiki, sebab nun bertemu dengan huruf ta. Kemudian mim mati, mim mati terus kita baca dengan bacaan izhar, iaitu bacaan jelas. Dekat sini izhar syafawi. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung dengan kaedahnya ikhfa hakiki. Di sini nun bertemu dengan qaf, ikhfa hakiki. Jadi penerangan untuk tajwid itu saya akan ulang-ulang macam itulah lebih kurang untuk sahabat-sahabat kita yang baru first time join. Saya akan sebutkan tanda ataupun simbol-simbol yang tuan-tuan dan puan-puan yang baru belajar Quran tu boleh faham lah tanpa ingat nama. Jadi cuma saya sebut nama tu untuk raikan sahabat-sahabat kita yang dah belajar ataupun dah sedikit advance lah untuk mereka ulang kaji. Tak ada masalah, kita cuba cover dua-dua side lah untuk sahabat-sahabat kita yang baru nak mengenal ataupun baru nak belajar dan juga yang dah belajar. Cuma kalau ada soalan ataupun nak suruh ulang balik ataupun kurang jelas, boleh sahaja komen dekat ruangan di bawah. InsyaAllah saya cuba jawab mana yang tahu. Kalau tak tahu, kita akan jawab kemudian sesi live berikutnya ataupun saya buat dalam bentuk video insyaAllah. Baik, kita tengok pada terjemahan ayat ke-141 dulu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, yakni murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Itu maksud ayat yang kita baca lah. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Mim ada tanda mati,
bacaan izhar, sama ada kita wasal, sambung, ataupun kita berhenti macam tadilah, kita berhenti maulakum. Jadi jelaskan bacaan sini izhar syafawi. Kemudian wa huwa khairun nasirin, terus masuk dalam huruf yang bersabdu, huruf lam kosong, abaikan dalam bacaan. Di sini alif lam syamsiah. Okey, alif lam syamsiah. Kemudian kalau tuan-tuan dan puan-puan berhenti dekat nasirin, okey, sebelumnya ada huruf mad, ya, waw ataupun alif. Okey, sebelumnya ada huruf mad, maka kita berhenti pada perkataan tersebut, dia akan jadi hukumnya mad arid disukun. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh pilihlah sama ada nak baca 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Okey, sama macam ni. Dia biasanya hujung-hujung ayat ni banyaklah kita jumpa contoh untuk mad arid disukun. Okey, mad arid disukun 2, 4 ataupun 6 harakat. Tetapi hanya Allah lah pelindungmu dan dialah sebaik-baik penolong. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Okey, huruf dha. Huruf dha saya suka tekankanlah, sebab apa? Sebab ramai lagi yang baca ataupun sebut huruf dha tak tepat pada makhraj dia. Sebab huruf dha sebenarnya makhrajnya pada hujung lidah. Okey, hujung lidah kena pada gigi atas bahagian depan tu. Sama macam makhraj ataupun tempat keluar huruf tha. Okey, tha yang terbuka tu, tha ada titik tu. Yang mana? Tha ataupun huruf za, sama, tempat keluar dia sama. Jadi huruf dha sama jugalah, kenakan gigi lidah, hujung lidah kena pada gigi hadapan bahagian atas tu. Okey, pastikan huruf dha. Cuma mungkin untuk permulaan ni tuan-tuan dan puan-puan tak biasa, jadi kena praktis lah. Kalau tak biasa tu kena praktis saja. Dia punya cara dia hanya praktis. Jadi huruf dha ni tempat keluar dia sama seperti huruf za. Sama seperti huruf za. Kenapa bunyi dia tebal? Sebab huruf dha ni kita punya pangkal lidah tu terangkat. Pangkal lidah terangkat. Sebab huruf dha ni dia ada sifat isti'la. Okey, huruf za tak terangkat pangkal lidah, huruf dha terangkat, sebab tu dia jadi tebal bunyi dia. Cuma dari segi tempat keluar huruf dia sama, iaitu hujung lidah kena pada gigi hadapan yang bahagian atas. Okey, gigi hadapan bahagian atas. Cuma kena praktis lah. Kalau sebelum ni sebut huruf dha ni tak keluar lidah, lidah tu tak keluar sikit kan. Bila tak keluar sikit bermaksud kita tak kena pada tempat yang sepatutnya, iaitu gigi hadapan atas tu. Okey, math wa dha, math wa dha. Kalau tengok dalam modul, tapi tak boleh tunjuk lah, macam tak ada contoh. Tapi saya boleh carikan lah sekejap. Ada, kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar makhraj, kita ada satu gambar rajah lah yang tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat situ, supaya lebih faham ataupun boleh follow macam mana nak sebut tu sebenarnya. Saya cuba cari sekejap. Saya nak tunjuk di manakah tempat keluar huruf dha tu. Okey, huruf dha sekejap. Sebab makhraj huruf dha, makhraj huruf yang keluar pada hujung lidah ataupun bahagian lidah tu banyak. Jadi salah satu dia huruf dha lah. Okey, kita cuba tunjuk sikit. Ada okey. Okey, ni nampak ni. Okey, ni kita panggil gambar rajah, makhraj huruf. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat sini. Huruf dha, hujung lidah ni kena pada hujung gigi atas ni. Dia tempat keluar dia sama, huruf dha, za dan huruf sa. Sa, za, dha sama. Bermaksud bila sebut huruf dha ni,
hujung lidah ni kena sama juga dekat gigi atas bahagian depan tu. Macam kita sebut huruf Tha. Okay, biasanya huruf Za dan Tha ni dah mahir dah. Ramai orang dah boleh sebut dengan baik lah. Tha, Za, Tha, Za. Cuma huruf Dha masih lagi ramai yang kurang tepat. Jadi hujung lidah kena pastikan kena pada hujung gigi atas bahagian depan tu. Dha, kena praktis selalu sebut macam tu. Dha, Za, Tha. Tha, Za, Dha. Tha, Za, Dha. Tempat dia sama. Maksudnya kita praktis sebut tiga-tiga huruf ni, letak dulu lidah dekat panggil apa? Lidah dekat hujung gigi atas ni, kemudian sebut Tha, Za, Dha. Tha, Za, Dha. Tapi pastikan lidah tu stay pada gigi atas depan tu lah. Masa praktis semua ni. Kalau kita stay pada Tha dengan Za, tapi Dha dah masuk dalam, maksudnya Dha ni masih kurang tepat. Jadi praktis selalu. Tha, Za, Dha. Tha, Za, Dha. Cuba kenapa Dha ni tebal, Za tak tebal, Tha tak tebal? Sebab apa? Sebab pangkal lidah ni terangkat bila kita sebut huruf Dha. Kenapa terangkat? Sebab dia ada isti'la, huruf ada sifat isti'la kita panggil. Okay? Jadi ini gambar rajah untuk makhraj huruf, kawasan lidah lah, yang mana-mana huruf keluar di bahagian lidah. Ini huruf-huruf dia. Salah satu yang kita petik tadi Dha. Kemudian kita ada banyak lah, Ra, Nun, Lam. Semua ni keluar dekat bahagian lidah. Bahagian lidah ni paling banyak huruf yang keluar dekat makhraj lidah. Kita ada halkum dan sebagainya, itu lain pula lah. Tak apa. Yang pentingnya kita nak tunjuk contoh dekat mana tempat keluar huruf Dha tersebut. Okay. Jadi kita tengok pada ayat tadi kita dah baca. Kita dah tengok di mana makhraj huruf Dha. Jadi praktis, tuan-tuan dan puan boleh praktis Dha ni. Okay. Kemudian kita tengok yang lain. Kafarur ru'ba. Ru'ba ada sabdu, terus masuk dalam huruf yang bersabdu. Kemudian lam ni, tuan-tuan dan puan tak nampak mana-mana tanda, kosong. Maksudnya lam ni kosong. Abaikan saja dalam bacaan. Okay, abaikan saja huruf lam ni dalam bacaan, terus je. Okay, kalau kita baca dengan wasal ataupun sambung lah. Fi qulubil ladina kafarur ru'ba. Terus sambung. Okay, kemudian macam biasa, tanda ombak ataupun mat selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka tuan-tuan dan puan tak perlu pening, boleh pilih baca 4 ataupun 5 harakat. Okay, mim ada tanda mati, baca dengan jelas. Malam, dekat sini izhar syafawi. Yunazzil bihi. Okay, bihi ni ada tanda mat. Okay, tanda mat kecil ni, mat ya. Jadi dekat sini maksilah tawilah, maksilah qasirah kita baca dengan 2 harakat saja. Okay, cuma kalau ada tanda ombak ni atas tanda mat ya ni, barulah kita baca 4 ataupun 5 harakat. Jadi formula untuk kita baca 4-5 harakat macam tadi lah, senang saja. Nampak tanda ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka kita baca 4 ataupun 5 harakat. Tak kisahlah dia bentuk macam ni ataupun dia berada atas mat ya yang kecil ni. Jadi kalau tuan-tuan dan puan dah ingat formula tersebut, insya-Allah jumpa je dekat mana-mana, boleh baca dengan betul lah, harakat yang betul. Okey, sultana, kalau berhenti dekat sini panjang 2 harakat, ini biasanya tak ada masalah sebab ada tanda alif. Yang jadi masalah bila mana dekat perkataan tersebut tidak ada tanda alif. Contoh pada perkataan nisaa. Nisaa, dia tu hujung dia tidak ada alif, tapi kena baca 2 harakat. Sebab apa? Sebab dekat sini ada nama hukumnya adalah mad iwad. Mad iwad tu terjadi bila mana kita waqaf saja. Okay, kalau kita sambung tidak ada mad iwad. Contoh kita baca tadi sultana, kita berhenti, maka kita baca panjang 2 harakat. Kalau kita nak sambung tak perlu baca panjang. Kita hanya dengung saja ke dalam huruf waw tu, sultana wa ma'wa, sultana wa ma'wa. Itu kalau kita baca sambung. Kalau kita baca berhenti, kena baca 2 harakat panjang. Sebab di sini ada mad iwad. Ya, sultana. Jadikan dia baris satu je, kemudian panjang 2 harakat. Okey, wa ma'wahumun nar, nun yang bersabdu sama seperti mim yang bersabdu, kita baca dengan dengung 2 harakat. Okey, mim dan juga nun yang bersabdu kita baca dengung 2 harakat, dan lam kosong macam biasa abaikan sahaja dalam bacaan. Ini pun contoh ma'arid li sukun lah, sebab sebelum huruf yang terakhir yang kita matikan
Sebab kita nak waqaf, sebelumnya ada huruf mad. Di sini contoh mad dia adalah alif. Kalau yang sebelum ni ya. Jadi perlu tuan-tuan dan puan boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey. Wa bi'sa mathwal zalimin. Okey, ni kita dah sentuh tadi lah untuk makhraj huruf za yang keluar dekat bahagian hujung lidah tersebut. Okay, 151 tengok pada terjemahan. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, kerana mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. Sekali. بِإِذْنِهِ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. Okey, pastikan dekat huruf za. Okey, za ni ada dua. Za sukun ni ada dua. Pastikan tidak ada lantunan. Sebab huruf za ni bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah huruf da sahaja. Bukan huruf da sahaja. Maksudnya dekat ayat yang kita baca tadi, contohnya huruf da sahaja. Sebab huruf qalqalah ada 5 sahaja. Ba, ju, da, qa, ta. Ba, jim, dal, qaf dan juga huruf ta. Ni termasuk dalam huruf qalqalah. Maka kita baca lantun dekat huruf da. Huruf za ni tak boleh kita lantunkan. Macam mana kalau kita lantunkan bunyi dia? Wa'dahu idza tahussu. Itu dah ada lantunan lah kalau kita baca idza tahussunahum bi'idhnih. Bi'idh. Za tu dah ada lantunan. Kalau tuan-tuan perempuan tak perasan, cuba baca dan cuba cek bacaan masing-masing lah. Kalau ada lantunan bermaksud kurang tepat. Sebab apa? Sebab za ni tak boleh lantunkan. Okey, macam biasa ada mad selepasnya bukan huruf bersadu. Tak kisahlah mad ni atas waw kecil ke, atas waw besar dan sebagainya. Nampak je huruf mad selepasnya bukan huruf bersadu, ataupun tanda ombak ni selepasnya bukan sabdu, 4 ataupun 5 harakat. Kemudian tadi kita jumpa banyak contoh untuk mim yang kosong, atau bukan mim kosong, mim ada tanda mati. Okey, tapi kali ni kita jumpa contoh mim yang tidak ada tanda. Maksudnya mim kosong selepasnya huruf ba. Huruf ba dekat sini ikhfa syafawi. Jadi cara baca dia, kalau mim kosong kita kena baca dengan dengung 2 harakat. Kalau mim ada tanda mati, maka kita baca dengan izhar. Tak boleh dengung lah. Kalau kita sebut izhar, bermaksud bacaan tersebut kita tak boleh dengung. Sebab kat sini kosong, jadi kita baca dengung 2 harakat, iaitu dengan bacaan ikhfa syafawi. Kenapa dia syafawi? Kenapa dia tak ikhfa hakiki? Sebab dia di bawah hukum mim mati, bukan hukum nun dan juga tanwin nun mati dan juga tanwin. Kalau nun dan juga tanwin, nun mati dan juga tanwin, barulah nama dia ikhfa hakiki. Kalau di bawah mim hukum mim, bermaksud dia ikhfa syafawi. Apa-apa berkaitan dengan hukum mim mati, dia akan berakhir dengan syafawi. Itu dari segi nama lah untuk sahabat-sahabat kita yang dah mahir ataupun yang dah belajar nama-nama tajwid kan. Untuk yang baru nak belajar, baru kenal huruf ataupun iqra' 2, 3, 4 dan sebagainya, tak perlu ingat nama, just tengok pada tanda-tanda baca. Mim kosong, mim ada tanda mati, lam kosong, la ada tanda mati, mat, ombak ni selepasnya ada ataupun tak ada huruf bersadu. Kita tengok pada tanda-tanda tersebut pun dah boleh baca dengan baik, insyaAllah. Okay? Cuma kalau ada yang masih kurang faham ataupun tak jelas, boleh tanyalah, tak ada masalah. Ittahussunahum bi'idhnih. Okay, pastikan dengung ni 2 harakat. Jangan tak dengung. Kalau tak dengung, untuk mim yang ada tanda mati saja. Kalau tak ada tanda mati tu, kita kena dengung. Okay. Bi'idhnih. Satu lagi pada huruf ha. Pada huruf ha ni ada tanda mat, ya. Tapi kalau kita berhenti, kita tak perlu panjangkan lah. Maksudnya bi'idhnihi, tak perlu. Okay, khas untuk huruf ha saja. Khas untuk perkataan yang berakhir dengan huruf ha. Kalau huruf lain selain huruf ha, selepasnya ada tanda mat, maka kita kena baca 2 harakat, berhenti. Tapi kalau huruf ha ada tanda mat pun kita berhenti, sukunkan saja huruf ha ni, tak perlu baca.
Jadi bi'idnih saja, tak perlu bi'idnihi. Sebab ni pun ada yang masih keliru lah untuk sahabat-sahabat kita yang baru nak belajar. Okay? Jadi pastikan huruf ha kita berhenti, matikan terus. Okay? Kalau huruf lain baru kita tengok ada tanda ataupun ada huruf mat ke tidak selepas huruf yang kita nak matikan. Okay? Semoga dipermudahkan urusan sahabat kita. Betul. Kita sama-sama doalah untuk sahabat-sahabat kita yang diuji dengan banjir kan sekarang ni. InsyaAllah. A'udzu minasyaitanir rajim. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Okey, macam biasa tanda ombak ataupun mat selepasnya bukan huruf bersadu 4 ataupun 5 harakat. Okey, macam tadi mim kosong, kali ini mim yang ada tanda mati kita baca dengan jelas, iaitu bacaan izhar syafawi. Kenapa syafawi? Kita dah sebut tadilah, sebab dia bawah hukum mim mati. Ni kita jumpa lagi izhar syafawi, mim mati selepasnya bukan huruf selepasnya mim mati ada tanda matilah, bukan mim yang kosong. Wa asaitum, okey, ni mim kosong. Okey, kita dah sebut tadi. Kalau mim kosong terus kita fikir kena baca dengan dengung. Okey, cuma dekat sini idgham syafawi lah. Idgham syafawi ataupun kita boleh juga nak panggil dia wajibul gunnah, sebab mim yang bersabdu ataupun nun bersabdu kita panggil dia nun wajibul gunnah. Okey. Kemudian mim ba'di ma, okey, ni di bawah hukum nun ataupun tanwin. Nun mati ataupun tanwin. Dekat sini ada tanda mim ekor ke bawah. Okey, mim ekor ke bawah di sini adalah iqlab lah. Okey, jadi macam mana cara baca iqlab? Kita dah selalu sebut juga, cuma hari ni kita baru jumpa satu contoh, iaitu kita tukarkan bunyi huruf nun kepada huruf mim. Jadi kita akan baca mim ba'di ma. Cuma ada dua pandangan, sama ada kita nak baca bibir atas bibir bawah rapat ataupun kita nak terus baca dengan ada regangan antara bibir atas dan juga bibir bawah. Itu kaedah untuk bacaan iqlab lah. Okay, kalau saya secara peribadi saya akan pilih pendapat bibir atas bibir bawah rapat. Okay, jadi terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan, pilih pendapat yang mana. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan belajarlah. Nak pilih pendapat yang rapat ataupun tak rapat, dua-dua tu kena belajar. Wa asaitum mim ba'di ma. Jadi kalau pilih yang pendapat bibir atas bibir bawah rapat, maka bacaan dia sama dengan bacaan ikhfa syafawi yang kita baca tadi ni. Iz tahussunahum bi'idni. Okay, jadi bacaan dia sama. Sebab apa? Sebab nun ni kita dah tukar jadi mim. Jadi mim bertemu dengan ba lah pula. Sama, mim bertemu dengan ba. Jadi sebab itulah cara baca ikhfa syafawi dan juga iqlab yang pilih pendapat bibir atas bibir bawah rapat, maka bacaan dia sama. Sebab ada soalan lah, sama ke bacaan ikhfa syafawi dengan iqlab? Jadi saya akan jawab sama kalau pilih pendapat iqlab tu kita baca dengan bibir atas bibir bawah rapat, dirapatkan. Okay. Wa asaitum mim ba'di ma. Cuma bila mana kita tutup mulut tu, pastikan dengung jugalah dua harakat dekat sini, dekat iqlab ni. Wa asaitum mim ba'di ma. Cuma kalau contoh di sini mim yang bersadu, kita tutup mulut rapat tu kita kemaskan, tekan sikit. Cuma kalau macam mim dengan ba ni tak perlu tekan lah, just touch. Orang panggil touch saja. Bibir atas bibir bawah tu just bagi dia kena, bagi dia kena saja. Bagi dia sentuh. Mim ba'di ma. Mim ba'di ma. Okay, macam biasa ada tanda ombak ataupun mat selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. Mim kosong lagi. Okay, cuma kita tengok mim kosong baca dengan dengung. Okay, dengung di sini idgham syafawi lah, ataupun wajibul gunnah. Mim yang bersabdu dengung 2 harakat juga. Okay, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, formula yang sama kita ulang-ulang. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, kita baca dengan dengung. Di sini ikhfa hakiki. Kenapa ikhfa hakiki bukan ikhfa syafawi? Sebab di bawah hukum nun mati, bukan mim mati. Kalau mim mati barulah dia kita panggil syafawi, ikhfa syafawi. Okay, mim mati bertemu dengan mim, idgham syafawi ataupun wajibul gunnah. Pastikan tutup mulut rapat, tekan sedikit, 2 harakat dengung. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, kita baca dengan dengung. Cuma dekat sini bacanya adalah idgham, idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Nun bertemu dengan ya ataupun waw, mim ataupun dan juga nun.
Okey, ada 4 huruf saja idgham ma'al gunnah. Jadi sahabat-sahabat yang baru belajar, just tengok nun kosong, terus baca dengan dengung sekiranya selepas huruf nun kosong tersebut bukan lam ataupun ra. Kalau nun ada tanda mati, baca dengan izhar, sama macam mim yang ada tanda mati. Okey, kita baca dengan izhar, iaitu bacaan jelas. May yuridud dunya, lam kosong, okey, abaikan dalam bacaan, terus masuk dalam huruf yang bersabdu. Nun kosong lagi, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki. Mim kosong, selepasnya mim kosong dengung, selepasnya ada mim yang bersabdu juga, idgham syafawi ataupun wajibul gunnah, baca dengan 2 harakat. Nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, 2 harakat dengung. Di sini idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Okey, kalau tadi lam kosong, di sini lam ada tanda mati, maka kita jelaskan dalam bacaan yuridul akhirah, kena jelaskan bunyi huruf lam sukun tersebut. Jadi dekat sini alif lam qamariyah. Kalau lam kosong tu alif lam syamsiyah, kalau lam ada tanda mati alif lam qamariyah. Kemudian kita berhenti yuridul akhirah. Kita berhenti pada perkataan akhirah. Okey, jadi kita bunyikan ta bulat ni, bunyinya seperti huruf ha kalau kita berhenti. Kalau sambung terus je, may yuridul akhirata thumma, okey, kita bunyi huruf ta. Tapi kalau kita berhenti pada ta ini, kita bunyikan dia dengan huruf ha, bukan huruf ta, akhirat. Okey, kalau akhirat bermaksud hujung dia adalah ta yang terbuka. Ta ni ada 2 bentuk lah, satu bulat, satu lagi yang terbuka. Yang macam ni terbuka ni. Okey, maka kalau kita berhenti pada ta yang bulat ni, bunyi seperti huruf ha, man yuridul akhirah. Macam tu je. Okey. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Sekejap ni kita tak baca lagi rasanya. Ulang balik. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Okey, yang tadi kita dah huraikan pada ayat yang seterusnya ni, summa nun mim bersabdu, wajibul gunnah juga, maka baca dengan dengung 2 harakat. Mim ada tanda mati, baca dengan jelas, iaitu izhar syafawi dekat sini. Anhum, nun ada tanda mati, mim ada tanda mati, mim ada tanda mati, maka kita baca dengan izhar, sama je, izhar, cuma izhar syafawi, ini izhar hakiki, izhar halki, di sini izhar syafawi. Okey, sebab ni bezalah hukum mim mati dengan nun mati. Kemudian liyabtaliyakum ada ba salah satu daripada huruf qalqalah yang 5, maka kita lantunkan sedikit. Di sini qalqalah sughra sebab berada di pertengahan kalimah. Liyabtaliyakum, tak perlu kuat sangatlah sebab dia berada di pertengahan kalimah. Qalqalah sughra, kalau qalqalah kubra baru kita kuatkan sedikit lantunan dia. Okey. Walaqad afa ankum. Okey, sama juga nun kosong bertemu dengan huruf lam selain lam ataupun ra, maka dengan 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Okey, wallahu dzu fadlin. Okey, fadlin ni dad bukan qalqalah. Jadi pastikan betul-betul pada huruf dad yang sukun ataupun mati, tuan-tuan dan puan-puan jangan dengungkan, jangan lantunkan. Jangan lantunkan sebab bukan huruf qalqalah. Sebab apa? Sebab biasanya saya biasa dengarlah wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, wallahu dzu fadlin. Kalau fadlin bermaksud dah ada lantunan, bacaan tersebut kurang tepatlah kan. Kalau kita belajar tajwid, dad bukan qalqalah, maka tak boleh ada lantunan. Wallahu dzu fadlin, tak boleh lantunkan. Ni kena praktis jugalah. Salah satu lain juga yang biasa dilantunkan, nun yang ada tanda sukun. Summa sarafakum anhum. Di sini pun ramai yang lantunkan, terutama sekali bagi mereka yang baca dengan bacaan yang laju. Summa sarafakum anhum pun ada lantunan. Okey, jadi hati-hati, nun sukun, dad sukun, jangan dilantunkan sebab bukan qalqalah. Thumma sarafakum anhum. Macam mana nak pastikan tidak ada lantunan? Jadi pastikan lidah
tersebut, lidah ataupun tempat keluar huruf nun ni, kan lidah tu akan kena pada bahagian lelangit depan tu lah, anhum, nun tu. Jadi staykan dia sehinggalah kita selesai sebut huruf nun. Sebab apa dia jadi lantunan? Sebab kita lepas sentuh tu terus bergerak hujung lidah tu. Dia akan jadi lantunan lah. Okay, sebab tu tips kalau kita nak praktis ataupun nak betulkan bacaan, kita nak betulkan depan guru dan sebagainya, kita baca satu persatu huruf. Kita baca satu persatu. Okay. Okay, wallahu dzu fadlin, pastikan tidak ada lantunan lin. Okay, kita baru jumpa satu contoh untuk yang tanwin yang selari. Tanwin selari dekat sini, okay, formula dia senang saja. Tanwin yang selari formula dia sama macam nun yang ada tanda mati. Okay, tanwin selari formula dia sama macam nun yang ada tanda mati, bukan nun kosong. Okay, saya ulang sekali lagi. Tanwin selari sama macam hukumnya dengan nun yang ada tanda mati. Maka bila nun ada tanda mati, kita baca dengan jelas. Jadi bila tanwin selari, sama, kita baca dengan bacaan jelas. Jelas tu izhar lah, izhar halqi. Jadi sahabat-sahabat kita yang belajar Quran, belajar tajwid, di sini izhar halqi, tanwin bertemu dengan huruf ain. Kan ada 6 huruf untuk izhar halqi. Jadi sahabat-sahabat yang baru saja nak berkenalan ataupun nak ingat, nak mahirkan cara bacaan dan sebagainya, tak perlu ingat nama, saya selalu ulang. Ingat saja tanda-tanda yang ulama' dah buat pada kita ni lah. Tanwin tak selari, tanwin selari. Okay, cuma yang ni kita jumpa tanwin selari, bacaan dia seperti mana huruf nun yang ada tanda mati. Jadi bacaan dia jelas lah, wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Okay, lam ada tanda mati, kita baca dalam kita bunyikan dalam bacaan, iaitu di sini alif lam qamariyah. Okey, 152 kita tengok pada terjemahan. Walaqad sadaqakumullah, dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada ketika kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu. Ni cerita tentang perang lah, perang Uhud. Kan, sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu nak beri bantuan kepada tentera-tentera Islam, lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Ini maksudnya harta rampasan. Kan masa perang Uhud tu tentera Islam nampak harta rampasan yang ditinggalkan oleh tentera musuh. Jadi seramai 50 orang yang ditempatkan di atas bukit tu turun. Jadi mengabaikan perintah Rasul, sebab Rasul suruh stay dekat atas bukit tu, kan, suruh stay je, apa-apa terjadi stay je dekat atas tu. Tapi ada yang mengabaikan perintah Rasul. Lalu sebab apa? Sebab Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, iaitu harta rampasan tu lah, ghanimah tu. Jadi ada di antara kamu orang yang menghendaki dunia dan ada di antara kamu pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan, yang ni ada yang ikut, ada yang tak ikut apa yang Rasulullah perintahkan. Ada yang turun, ada yang stay. Jadi bila ramai turun, masa itulah tentera musuh tu orang panggil apa? Take over. Kan? Jadi masa perang tu tentera Muslim kalah lah. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada mereka untuk mengujimu. Tetapi dia benar-benar telah memaafkanmu. Okey, jadi kesalahan yang dibuat oleh tentera Muslim tu, yang beriman, telah pun dimaafkan. Telah dimaafkan oleh Allah SWT, dan Allah mempunyai kurnia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Ni ada nota-nota kecil ni kita boleh baca jugalah. Lemah dan berselisih dalam urusan itu, bermaksud urusan pelaksanaan perintah Nabi Muhammad agar barisan pemanah tetap bertahan pada tempat yang telah ditunjukkan dalam keadaan apa sekalipun. Bermaksud ada yang mereka ni berselisih dalam memahami ataupun menjalankan perintah Rasulullah, sama ada boleh turun ataupun tak boleh turun. Ada yang cakap boleh turun sebab dah menang, kan, ataupun ada yang stay sebab apa? Sebab Rasulullah cakap apa-apa terjadi kena stay je. Kan, 152 yang kamu sukai ni apa? Kemenangan dan harta rampasan. Kita dah sebut tadilah. Kamu daripada mereka, memalingkan kamu daripada mereka, kaum muslimin tidak berhasil mengalahkan mereka. Ini pada perang Uhud, tentera Muslim kan kalah, kan, dengan tentera musuh.
dalam peperangan Uhud ni lah. Okey. Jadi dekat sini pun kita ada pengajaran yang kita boleh ambil lah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebab kita baca-baca ni pun tentang kisah dulu, tapi apa kaitan dia dengan kita kan? So kita boleh ambil pengajaran supaya kita taat kepada perintah pemimpin. Taat kepada perintah pemimpin dalam urusan hidup kita lah, dalam urusan hidup kita, selagi mana tidak bercanggah dengan nas ataupun Quran ataupun yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang daripada Allah SWT. Okay, jadi kita taat pada pemimpin jangan kita ingkari, jangan kita ingkari selagi mana tidak bercanggah lah. Pengajaran yang kita boleh ambil. Okay, cumanya dekat sini kalau tuan-tuan dan puan baca tentang kisah perang Uhud ni, ada sahabat yang turun tu kan, sebenarnya Allah dah maafkan lah. Allah dah maafkan mereka dalam kesalahan tersebut. Jadi kita tak boleh nak orang panggil apa, judge mereka yang turun tu. Sebab apa? Sebab tak nak ikut dan sebagainya, kita tak boleh judge lah, sebab Allah dah maafkan. Allah pun dah maafkan mereka. Jadi kita takkanlah kita nak judge mereka sebab kita ni siapa kan. Sebab sedangkan Allah pun dah maafkan sebenarnya. Jadi kalau kita baca ayat tu sebenarnya kena baca sampai habis lah. Tu pentingnya. Ayat tu kita baca, kita tengok terjemahan sampai habis. Jangan sekerat-sekerat. Okay, ayat yang terakhir. Sekarang pukul apa? Okay, dah pukul 10 lah. Okay, tak apa. Ayat terakhir insyaAllah. A'udzu minasyaitonirrajim. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Okay, sama juga za yang sukun, hati-hati pastikan tidak ada lantunan id tus'idu. Okay, id tus'idu macam mana? Jadi kekalkan dia pada makhraj huruf za, barulah tidak ada lantunan. Okay, wala talwu, ada waw kecil di sini, tak kisahlah waw kecil ke waw besar. Kalau waw tu kosong, tidak ada apa-apa tanda, maka di situ ada bacaan mat. Okay, mat asli wala talwu. Okay, wala talwu, pastikan 2 harakat. Kemudian mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. Tanwin yang tidak selari. Kalau kita jumpa tadi tanwin yang selari, kali ni kita jumpa tanwin yang tidak selari. Okay, bila tanwin tidak selari, dia sama macam kaedah ataupun formula nun kosong. Okay, kaedah ataupun formula nun kosong. Jadi bila sama dengan kaedah nun kosong, okay, selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Okay, itu saja. Ya, tuan-tuan dan puan, ingat pada formula ataupun kaedah yang kita selalu ulang-ulang. Tanwin selari sama macam nun mati yang ada tanda mati. Tanwin tidak selari sama kaedahnya macam nun kosong. Jadi bila sama macam nun kosong, tengoklah selepasnya lam ataupun ra ataupun bukan. Kalau bukan, maka kita baca dengung. Okay, cuma dekat sini dengungnya dengan kaedah idgham, iaitu kita masuk. Idgham tu maksudnya memasukkan. Idgham ma'al gunnah, bersama dengan gunnah ataupun bi gunnah, dengan gunnah, dengan dengung. Jadi kita masuk dalam huruf waw, dengung dengan 2 harakat. Okay, ala ahadin war rasul. Okay, pastikan bunyi terus masuk dalam huruf waw lah. Sebab apa? Sebab ada juga pelajar yang baca ala ahadin war rasul, dia bunyi nun. Okay, kalau macam tu, itu bermaksud nun mati ataupun tanwin selari. Okay, tanwin tak selari kena dengung, masuk dalam huruf waw. Okey, dah ada tanda mati dekat sini. Qalqalah sughra berada di pertengahan perkataan. Mim ada tanda mati. Izhar sama macam nun ada tanda mati, cuma di sini izhar syafawi, baca dengan jelas. Fi ada tanda mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. Di sini ni huruf
tanda huruf alif, tanda alif. Okey, tanda mat alif. 2 harakat juga. Bukan ya, sebab kadang-kadang ada juga yang keliru baca fi ukhrayakum, bukan ya. Okey, sebab ni bukan baris, ini tanda mat. Kalau baris dia mesti melintang macam ni. Okey. Ni ada juga yang keliru kadang-kadang ni. Fa asabakum sama juga. Ni tanda mat. Mim ada tanda mati, maka kita baca dengan izhar jelas. Ghamma mim bersabdu sama macam nun yang bersabdu. Wajibul gunnah, wajib kita baca dengan 2 harakat, tutup mulut rapat dan tekan sedikit. Mim ekor ke bawah, bermaksud iklab. Okey, bermaksud iklab, maka kita baca tutup ataupun adakan sedikit regangan dengan dengung 2 harakat juga. Ghammam bi ghammid. Okey, kalau tadi tanwin tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra. Kali ini kita jumpa tanwin yang tidak selari, selepasnya huruf lam. Maka dia akan berlawanan lah. Kalau tadi boleh dengung, kali ni tak boleh dengung. Okey, sebab apa? Sebab lepas dia lam ataupun huruf ra. Macam tu saja. Okey, tanwin yang tak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, dengung. Kalau lam ataupun ra, tak dengung. Jadi dekat sini idgham bila gunnah. Kenapa idgham? Sebab caranya kita kena masuk. Kita kena masuk dalam huruf lam. Sebab tu dia idgham. Memasukkan bila tanpa gunnah, dengung. Bi ghammil likaila. Tak boleh ada dengung. Macam tu Likaila. Okey, ya ni kalau kita nak sentuh di sini huruf lin lah, huruf lin. Likaila. Kalau ya kosong itu huruf mat. Di sini huruf lin. Likaila tahzanu. Okey, dekat sini ada tanda alif, lepas tu ada tanda mati bulat ni, abaikan saja dalam bacaan. Ma fatakum mim mati. Terus baca izhar syafawi dekat situ. Wala ma, tanda mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf bersadu, 4 ataupun 5 harakat. Okey, mim ada tanda mati, maka izhar, baca jelas. Wallahu khabirun, contoh untuk iklab lagi, mim ekor ke bawah, bukan mim ekor ke tepi. Ekor ke tepi tu bermaksud tanda waqaf, mim yang kita perlu berhenti. Tapi ekor ke bawah bermaksud iklab. Jadi kita baca dengan 2 harakat, tukarkan bunyi nun kepada bunyi huruf ba, sama ada regang ataupun terus rapat, bibir atas bibir bawah. Okey, dan terakhir mad arid li sukun. Okey, mad arid li sukun. 153, tengok terjemahan. Id tus'idu, ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, sedangkan Rasul yakni Muhammad yang berada di antara kamu, di antara kawan-kawan kamu yang lain memanggilmu, yakni kumpulan yang lari. Kerana itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih lagi terhadap apa yang luput daripadamu dan terhadap apa yang menimpamu, dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu lakukan. Okey, di sini ni ada apa maksud kesedihan atas kesedihan demi kesedihan? Maksudnya kesedihan kaum muslimin disebabkan mereka tidak mentaati Rasulullah, yang tadi kita baca ayat sebelum, tidak mentaati perintah Rasul supaya stay atas bukit tu, mengakibatkan kekalahan bagi mereka. Okey. Jadi selepas itu pun Rasulullah SAW dah panggil mereka lah untuk kembali berjuang semula. Tapi tidak menghiraukan. Jadi disebabkan tu kerana itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan. Dekat sini Allah sebut. Ini kisah tentang dalam perang Uhud lagi lah, insya-Allah. Jadi untuk hari ni alhamdulillah kita selesai untuk muka surat 69. Untuk muka surat 70 tu kita tak sempat lah untuk hari ni kan. Tak apa, insya-Allah kita sambung esok lah muka surat 70, sebab kita banyak sikit, satu persatu kita huraikan berkaitan hukum-hukum tajwid dan juga terjemahan ayat. Kalau kita boleh ambil pengajaran dan sebagainya, kita akan ambil lah. Sebab kalau kita baca, kita tak tengok terjemahan, kita tak faham. Jadi kita baca satu ayat, kita tengok terjemahan, kemudian kita huraikan sedikit berkaitan tajwid. Jadi kita setiap kali live tu kita boleh baca Quran, kita boleh faham sedikit apa yang kita baca, kita boleh amalkan, kemudian kita dapat belajar hukum tajwid. Okay, hukum tajwid tu sahabat yang baru belajar ataupun yang dah mahir pun boleh faham, insya-Allah. Cuma kalau tak faham lagi boleh tanyalah. Okay. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih pada yang join pada sesi pagi ini, muka surat 69. Kita akan sambung lagi esok insya-Allah pada muka surat yang ke-70.
Satu hari satu muka pun alhamdulillah okey dah. Tuan-tuan puan-puan istiqamah dengan Quran, baca setiap hari, baca terjemahan, kemudian carilah untuk kita faham ayat-ayat yang kita baca, kemudian untuk kita amalkan pengajaran-pengajaran yang ada. Okey. Terima kasih juga kepada yang bantu untuk share live pada pagi ini dan juga yang like. Hari ni banyak juga like 6,000. Terima kasih yang like, rajin tap screen tu. Dan jangan lupa kita doakan sahabat-sahabat kita dekat Palestin dan juga sahabat-sahabat kita di Semenanjung, di Pantai Timur lah terutamanya, yang diuji dengan banjir. Salah seorangnya Puan Nat kita, pelajar kita yang diuji dengan keadaan banjir. Semoga dipermudahkan segala urusan dan diberikan kekuatan lah untuk hadapi ujian ni. InsyaAllah ganjaran yang besar pun Allah bagi kepada mereka yang bersabar, insyaAllah. Okay, itu saja. InsyaAllah kita jumpa pada live pada esok hari untuk sambung lagi surat 70. Boleh ajak lagi sahabat-sahabat ataupun family kita yang lain dapat sama-sama belajar, insyaAllah. Itu saja. Saya mohon maaf atas sebarang kekurangan ataupun tersilap bahasa dalam sepanjang sesi live pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.